hari kedua mesyuarat khas Dewan Rakyat sudah pun selesai bermula jam 10 pagi tadi, berakhir tepat jam 5.45 petang hari ini. Datuk Seri Dr. Adham Baba selaku Menteri Kesihatan membentangkan pengendalian wabak COVID-19 oleh kerajaan sejak setahun yang lepas, disusuli dengan beberapa ahli parlimen yang memberikan ucapan mereka, termasuk ahli parlimen Kuala Selangor dan juga bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga ahli parlimen Kuala Krai. Pelbagai topik dibincangkan kerana ini mungkin topik yang paling besar dan paling banyak boleh menimbulkan debat dalam kalangan semua topik yang kita akan saksikan sepanjang 5 hari ini. Baki 3 hari lagi akan bermula esok. Tapi kita mahu fokus kepada hari ini. Apa yang kita boleh garap daripada sesi yang berlangsung selama kira-kira 6 jam sejak pagi tadi. Setiasa wartawan Firdaus Azil sudah berada di parlimen sekarang, sudah memang ada di sana sejak pagi tadi. Firdaus, pertama sekali saya nak mengesahkan dalam sesi penggulungan akhir tadi oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, difahamkan beliau ingin menggulung dan sering diganggu oleh ahli-ahli parlimen lain, khasnya pembangkang dan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, timbalan speaker, bertegas untuk menamatkan sesi itu pada jam 5.45 petang. Jadi adakah Datuk Seri Adham sempat menghabiskan pergulungan beliau atau tidak tadi sebelum parlimen ditangguhkan? Okey, baik, terima kasih Lokman. Memang kalau ikutkan daripada sejak selepas beliau telah selesai membentangkan tentang tindakan yang perlu ataupun yang telah diambil oleh kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19, kerana itu adalah fokus beliau pada hari ini. Memang antara ahli-ahli parlimen, ramai ahli parlimen telah bangkit, telah diberi peluang untuk membahaskan serta melontarkan pelbagai jenis soalan, termasuklah kalau kita boleh recap kembali seperti isu adakah penggunaan Akta 342 itu bersesuaian ataupun tidak, adakah sebarang ordinan darurat, ordinan berkaitan tentang Akta 342 digunakan sebaik mungkin ataupun tidak, bagaimana pula juga disentuh tentang hartal doktor kontrak yang telah berlangsung semalam, bagaimana nasib mereka semua, dan juga penggunaan seperti Lokman sebutkan tadi, ivermectin juga telah disentuh oleh beberapa ahli parlimen yang mendesak, terutamanya kalau tak salah saya ialah ahli parlimen Sungai Buloh YB Sibarasa Rasiah, serta seorang lagi saya tak berapa ingat, mungkin YB Khalid Samad, maafkan saya. Tetapi kedua-dua ini sebenarnya pun telah dibangkitkan. Malah sewaktu mantan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad membahaskan ucapan Datuk Seri Dr. Adham Baba, beliau juga telah ditanyakan mengenai persoalan ivermectin ini adakah boleh digunakan. Tetapi saya kira ataupun pemerhatian saya, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata walaupun beliau terbuka, tetapi apa yang penting ialah agar produk itu ataupun penggunaan ubat itu adalah berlandaskan data serta clinical trials yang telah mengesahkan bahawa keberkesanan itu memang terbukti boleh untuk COVID-19. Tetapi apabila soalan yang sama diajukan kepada Datuk Seri Dr. Adham Baba, jawapan yang lebih kurang sama, yang mana Dr. Adham kata perlu mengikut data yang telah tersedia kalau ataupun mengikut kelulusan NRPA. Tetapi biasalah jawapan ataupun reaksi yang diterima agak berbeza. Tetapi bagaimanapun perkara itu telah disentuh, iaitu ivermectin hanya boleh digunakan selepas ada data yang mencukupi untuk membenarkan penggunaannya. Dan antara lain ialah, mungkin kita boleh recap kembali hartal doktor kontrak semalam, bahawa tiada tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka doktor-doktor junior yang mengambil bahagian semalam, kerana perkara ini telah dibangkitkan beberapa kali dan sebagainya. Tetapi ada juga perkara-perkara lain yang mungkin tak sempat disentuh oleh Dr. Adham Baba, tetapi ini juga seperti yang telah berlaku semalam sewaktu Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Datuk Seri Tengku Zafrul tidak sempat menghabiskan, diberi peluang untuk menyediakan jawapan bertulis dalam tempoh 10 hari. Sama juga berlaku hari ini, Lokman. Ya, dan satu isu yang masih lagi membelenggu seperti yang Firdaus sebut sebentar tadi, bermula pagi tadi sejak sesi ini bermula adalah isu darurat ini, dan kita faham pihak Dewan melalui speaker dan juga timbalan speaker kata ia akan dibincangkan dengan lebih lanjut, akan dijawab pada Isnin depan pada ketika timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan membentangkan berkenaan dengan darurat. 3 hari lagi kita ada, adakah kita jangkakan isu ini akan terus menghantui perbincangan di Dewan Rakyat setiap hari? Baik.
seharusnya kalau kita memetik pandangan beberapa pakar pelbagai, sebab Astro Awani sebelum ini sudah beberapa kali kita memberi liputan ataupun membuat liputan mengenai perkara ini tentang perlunya, kan kebanyakan pakar pelbagai senada mengatakan bahawa proklamasi darurat yang telah diisytiharkan sejak awal tahun ini serta ordinans darurat yang sepatutnya terdapat 13 kalau tak salah saya, tidak salah berkaitan ordinans darurat, kesemua ini sebenarnya perlu dibentangkan ataupun laid upon the table di dua-dua dewan, sama ada Dewan Rakyat serta Dewan Negara, perlu dibahaskan, diluluskan sama ada nak diteruskan ataupun dibatalkan. Tetapi yang ia perlu ialah ia perlu dibentangkan di dua-dua dewan. Dan selepas itu, selepas diluluskan, apa sahaja tindakan terhadap risalah-risalah ini, maka akan dipersembahkan kepada Agong, yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Tetapi apa yang berlaku semalam masih menimbulkan persoalan, kerana kalau kita teliti balik handset ataupun pernyataan rasmi bertarikh 26 Julai semalam, bagaimana kita melihat mengapa tiba-tiba Menteri Undang-Undang Datuk Seri Tauhidin Hassan bangkit dan mengumumkan 3 perkara. Kalau kita boleh ingat kembali, antaranya ialah tidak akan menasihati Agong untuk mengisytiharkan darurat selepas tempoh darurat tamat pada 1 Ogos ini, serta tindakan kerajaan akan membatalkan, dan selepas itu berlaku soal jawab dan beliau menyebut kerajaan telah menentukan kabinet pada 21 Julai. Jadi kalau ikutkan apa, mungkin saya boleh memetik kembali Ketua Perbankan cakap semalam, mungkin niat Datuk Seri Tauhidin untuk meredakan keadaan agar tidak ditimbulkan lagi persoalan mengenai proklamasi darurat, tetapi sebaliknya ia telah menimbulkan lebih banyak isu-isu teknikal. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, sepatutnya ia telah dibentangkan, kalau mengikut mungkin juga saya boleh memetik tadi Lokman ada menyebut mengenai bekas Perdana Menteri ataupun pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak datang ke belakang ini, ini adalah sidang media. Beliau mengatakan bahawa 3 persoalan utama perlu dijawab, kerana pada zaman beliau menjadi Perdana Menteri, beliau telah memansuhkan 3 proklamasi darurat. Mungkin kita boleh ingat pada tahun 2011, iaitu darurat tahun 1977 serta darurat tahun 1969 itu telah dibatalkan, dan beliau mengatakan perlu mengikut prosedur yang betul, iaitu perlu dibentangkan di kedua-dua dewan, Dewan Rakyat, Dewan Negara, dibahaskan, diundi, diluluskan, dihantar kepada untuk diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan digazetkan. Itu yang amat penting. Tetapi apa yang berlaku ini masih bertanya-tanya, masih belum, dan apabila Speaker memberi tempoh sehingga minggu hadapan hari Isnin pada 2 Ogos, itu juga akan menimbulkan persoalan, dan saya sudah pasti jawapan kepada Lokman tadi, besok masih akan terus dibangkitkan beberapa kali, kerana selagi tidak terjawab, selagi itulah seperti bab kata, walaupun saya banyak memetik ahli-ahli perbankan, tetapi ahli Parlimen Bagan Lim Guang M kata justice delayed is justice denied, kerana ordinans darurat ini sama ada masih berkuasa atau tidak, penguasaan di luar sana masih berjalan. Terima kasih Firdaus Azil, wartawan Astro Awani.